Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakan-rakan, jumpa semula dalam channel YouTube Family Agrotani. Rakan-rakan, diharapkan semua sihat selalu dan ceria bersama dengan tumbuh-tumbuhan sayuran di rumah masing-masing. Slot pada hari ini kita akan berkongsi berhubung dengan tanaman sayuran daun sop atau celery, yang mana daun sop itu kita perlukan di rumah untuk masakan kita setiap hari. Jadi, mari kita sama-sama berkongsi pengalaman untuk penanaman daun sop melalui kaedah NutriPot. Rakan-rakan, jangan terperanjat. Ini anak selepas 2 bulan jadi seperti ini. Cuba bandingkan dalam tempoh 2 bulan. Ajaib kan? Pelik kan? Itulah kejadian Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita bersyukur bahawa Allah Subhanahu Wa Taala membantu kita, memberi ilmu, akal untuk kita bercocok tanam untuk kegunaan sendiri di rumah. Rakan-rakan, untuk menghasilkan, untuk mendapatkan pokok daun sop yang sebegini rupa, ada beberapa tips penjagaan yang perlu kita lakukan. Bermula daripada penyamaian biji benih. Daripada penyamaian biji benih, kita akan dapatkan hasil anak benih yang baik. Kemudian bila kita pindahkan ke bekas yang lebih sesuai, dia akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Rakan-rakan, pokok daun sop perlu dalam kehidupan kita seharian, khususnya dalam bahan untuk masakan. Rakan-rakan, ramai masyarakat yang mengalami masalah keperluan daun sop. Antaranya, apabila lebihan daun sop daripada pasar atau daripada kedai, lebihan itu disimpan dalam cawan yang mengandungi air. Dan dalam tempoh 2-3 hari, daun sop akan melecuh. Kenapa? Itu adalah disebabkan daun sop daripada pasar atau supermarket sudah disimpan lama dalam peti sejuk atau dalam disimpan air batu. Jadi segmen pada hari ini kita akan berkongsi, bermula daripada penyemaian. Di sini saya ada satu paket yang saya gunakan di pasaran, benih daun sop dengan harga RM2.80. Apabila RM2.80 biji benih itu saya semai di dalam tray semaian, boleh mendapat 3 tray semaian. 1 tray semaian 104 lubang kali 3 tray menjadi 312 lubang. Jadi akan menghasilkan 312 anak pokok yang seperti ini. Ini rakan-rakan, hasil anak pokok selepas umur 40 hari menyemai. Alhamdulillah rakan-rakan, di sini saya nak tunjukkan tips untuk menyemai biji benih daun sop melalui pembiakan biji benih. Macam mana biji benih itu boleh bercambah, saya akan tunjukkan. Antara tips yang pertama adalah daun sop yang ditanam, yang disemai dalam tray semaian, cara penyiraman mestilah betul. Kita tak boleh menyiram seperti ini rakan-rakan. Rakan-rakan, tips untuk penyiraman semasa penyamaian biji benih daun sop, tidak boleh menggunakan spray. Kenapa tidak menggunakan spray penyiraman? Guna spray hanya mendapat bekalan air yang sedikit, iaitu bahagian atas. Manakala bahagian bawah tapak semaian tidak mendapat air. Jadi biji benih akan cepat kering dan akan lambat bercambah. Cara yang betul untuk penyiraman adalah gunakan tray takungan di bawah. Takungan di bawah ni untuk meletakkan air, khususnya air baja, iaitu baja AB yang telah dilarutkan.
penyiraman ketinggian lebih kurang dalam 2 cm kedalaman supaya tray ini tidak betul-betul tenggelam. Baik, di dalam semaian tadi setiap lubang ni dia ada lubang kecil. Lubang kecil itulah untuk menyerap air daripada takungan. Dan penyerapan perlahan itu menyebabkan medium semaian di sini dia akan lembab sekata. Cuba rakan-rakan perhatikan, biji benih dah hampir bercambah setelah disemai 4 hari. Biji benih daun sop dah mula bercambah. Dan rakan-rakan, apabila sudah menyemai biji benih, pastikan tray semaian ini perlu ditutup. Ditutup supaya udara tidak mengeringkan biji benih. Jadi dalam tray ini sentiasa lembab. Apabila biji benih dah bercambah, barulah kita buka penutup. Untuk membenarkan anak benih itu terus membesar. Baiklah rakan-rakan, tips yang seterusnya. Anak benih yang telah mencapai umur 25 hingga 30 hari dalam tray semaian bolehlah dipindahkan ke dalam polybag supaya pertumbuhannya lebih sekata sebelum diubah ke dalam bekas tanaman yang sebenar. Bekas tanaman yang sesuai untuk daun sop, untuk mendapatkan daun sop yang terbaik adalah kaedah Nutripod. Ini adalah kaedah Nutripod yang saya gunakan dalam family agrotani, menggunakan set Nutripod. Kenapa saya gunakan set Nutripod? Apabila saya gunakan set Nutripod, bekalan air, nutrien adalah cukup untuk daun sop. Okey rakan-rakan, di sini saya akan tunjukkan, saya akan kongsi bersama rakan-rakan teknik penanaman daun sop untuk mendapatkan pokok daun sop seperti ini. Sangat menyeronokkan. Okey, mari rakan-rakan, saya tunjukkan bagaimana teknik penggunaan Nutripod dalam penanaman daun sop. Jadi di sini saya gunakan dua kaedah. Pertama, saya gunakan set Nutripod. Ini set Nutripod. Dan saya akan tunjukkan pada rakan-rakan, saya menggunakan pasu biasa dengan medium yang saya akan gunakan tanah campuran. Manakala teknik Nutripod, saya gunakan 100% sabut kelapa atau kokopit. Rakan-rakan, pastikan apabila saya menunjukkan secara amali teknik penanaman daun sop melalui kaedah Nutripod, pastikan rakan-rakan membuat sendiri di rumah atau menggunakan bahan-bahan terbuang yang ada di sekeliling. Tetapi di sini saya gunakan set Nutripod yang ada di pasaran. Langkah untuk penanaman Nutripod daun sop ni, yang pertama kita pilih daun sop yang dah sedia untuk diubah. Set sumbu ini daripada tali mop dan pasu. Yang ni pasu di atas dan yang ni di bawah ni adalah pasu bahagian bawah yang mempunyai saliran overflow air atau pengudaraan. Jadi lubang air ni untuk air berlebihan keluar atau untuk oksigen masuk ke dalam bahagian bawah. Tetapi jentik-jentik tidak boleh masuk dalam Nutripod. Seterusnya, sumbu ni ada 3, kita masukkan dalam lubang daripada bawah. 1, 2, 3. Okey, macam ni. Bahagian dalam untuk akar berpaut dan bahagian bawah ni untuk penyerapan air dan juga nutrien yang kita bekalkan. Ini saya masukkan kokopit dulu.
pastikan sumbu bahagian dalam ni pegang dipegang supaya dia tidak tenggelam. Kemudian kita betulkan kedudukan sumbu ni supaya dia betul-betul tegak. Tambahkan sabut. Okey, keadaannya macam ni di tengah-tengah. Kita masukkan anak benih daripada polybag tadi, kita mampatkan. Polybag ni jangan dikoyak Kita akan gunakan semula, kita balikkan. Jadi nampak akar adventitious di sekeliling. Okey, akar putih ni, akar inilah yang akan berpaut dengan sumbu tadi. Pastikan sumbu ni berada di sekeliling akar anak daun sop. Inilah kedudukannya. Jadi sumbu ni dia rapat dengan akar. Barulah kita tambahkan kokopit sabut kelapa di sekeliling. Okey. Kemudian kita mampatkan di sekeliling. Okey rakan-rakan, selesai penanaman daun sop menggunakan kaedah Nutripod. Rakan-rakan perhatikan. Kita lihat, inilah sumbu bahagian bawah untuk penyerapan air. Apabila kita menyiram sistem Nutripod ini, air berlebihan akan bertakung di bawah. Dengan adanya sumbu, air baja tadi diserap semula ke bahagian akar. Konsep seperti pelita. Saya tunjukkan. Ini rakan-rakan. Okey, nampak dia punya penyerapan air sumbu tu. Sumbu, air menitis air mengalir tu menitis daripada sumbu. Teknik Nutripod secara tak langsung dapat menjimatkan air dan juga menjimatkan baja. Kaedah penanaman daun sop yang kedua adalah gunakan pasu biasa di mana pasunya ada lubang untuk mengelakkan medium terkeluar daripada pasu. Saya gunakan batu ni untuk menutup lubang. 1, 2, 3, 4. Jadi 4 lubang ni ditutup dengan batu untuk mengelakkan medium terkeluar. Kemudian barulah kita tambahkan medium campuran tanah dengan nisbah 3 nisbah 2 nisbah 1, di mana 3 bahagian tanah lom, 2 bahagian sabut dan 1 bahagian sekam padi bakar. Kita isi setengah dulu. Barulah kita mengambil anak pokok. Jadi macam biasa, padatkan anak pokok ni untuk mengeluarkan dan pastikan akar tidak tercedera. Okey, akar ni dah hampir keluar di sekeliling. Okay. Jadi kita letak di tengah-tengah. Barulah kita tambahkan tanah. Ini tanah medium medium campuran. Okey, kita padatkan. Okey, selesai. Inilah hasilnya melalui kaedah penanaman. Yang ini Nutripod, yang ini dalam pasu biasa. Selesai menanam, langkah seterusnya adalah menyiram. Jadi siraman ni di sekeliling pangkal pokok. Okey, ada pokok dalam pasu. Siraman ini menggunakan baja AB. Setelah tamat penyiraman, anak pokok ini
perlu diletakkan di ruang lindungan. Rakan-rakan, di sini saya nak perkenalkan berapa umur pokok daun sop. Ini ketinggian saya hampir paras ke pinggang. Umur daun sop Nutripod ini sudah berumur 3 bulan. Sudah berumur 3 bulan. Manakala daun sop yang ini dah berumur setahun 2 bulan. Cuba rakan-rakan lihat apa keajaiban pokok daun sop ni. Pokok daun sop ni sudah ada tunggul. Dia sudah ada pangkal. Okay? Macam bonsai. Macam mana nak dapatkan pokok daun sop seperti ini? Caranya adalah apabila kita mengutip hasil, kita ambil daun bahagian bawah dengan menggunakan gunting. Kita gunting dahan yang bawah dan buang dahan-dahan ini. Jadi rakan-rakan perhatikan, pokok daun sop ni sudah ada batang, tunggul. Jadi pastikan apabila kita mengutip hasil, kita ambil pelepah di bahagian bawah. Okey rakan-rakan, sangat menakjubkan pokok daun sop bonsai. Asalnya seperti ini. Okey, rakan-rakan tengok keadaan daun sop sangat menyeronokkan, sangat subur. Rakan-rakan, kita dah sampai ke penghujung video pada kali ini. Hari ini, perkongsian ilmu yang kita kongsi bersama adalah kaedah penanaman daun sop melalui kaedah Nutripod dan pasu biasa. Semoga perkongsian pada hari ini memberi manfaat, kita dapat kongsi bersama. Dan pastikan rakan-rakan subscribe, like, komen dan jangan lupa tekan button untuk kongsi bersama. Semoga video kali ini kita akan dapat manfaat bersama. Jumpa lagi di video akan datang dengan tanaman-tanaman yang lain. Rakan-rakan, sebelum saya cilok, sebelum saya mengulurkan diri, penanaman sayuran adalah sebagai terapi minda. Sangat menyeronokkan apabila kita melihat tanaman yang sangat subur. Jumpa lagi di video akan datang. Bye.